Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratim mustaqim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah. Dan terutama nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat hidup. Di mana hidup itu kita rasakan hak Allah SWT. Bukan kita yang merasa hidup, tapi hidup tu menunjukkan Allah lah. Bukan ada kedirian kita lagi. Boleh tak kita buat gitu? Bukannya mudah. Sebab kita dah terbiasa merasakan ada kedirian kita. Ada diri dan ada Allah. Mana ada diri, ada Allah. Mana kita ni sebenarnya hidup ni adalah menunjukkan keesaan Allah. Tapi bila kita dah ada rasa keakuan diri kita, maka ada wujud dua lah. Mana tak jelas lah keesaan dia tu. Tak jelas, betul? Tapi itu yang susah. Keakuan diri kita ni. Kita dah biasa Abang, kita dah biasa rasa ada diri kita. Ya, kita dah banyak buat pengakuan bahawa kita ada, Allah pun ada. Mana ada wujud? Dua. Tapi sebenar-benarnya ilahun wa qul huwallahu ahad. Dan nak faham, kalau nak dudukkan dekat situ tadi, kalau kita sebut aja, kita tak meminta kepada Allah penjelasan lagi, pencerahan, hidayah daripada Allah, memang kita takkan faham. Sebab apa? Asalnya kita kan dah kata kita belum disebut apa-apa. Jadi bila ada, siapa yang ada kan? Wujud tadi. Bila Allah wujudkan, tujuan dia nak menyatakan diri dia. Tapi kita mengaku diri kita pula. Jadi kena tak? Tak kena kan? Tak kena tak cara dia? Betul tak? Betul. Sebab kita mengatakan la ilaha illallah tu apa? La ilaha illallah tu apa? Tak kita menafikan. Ataupun asyhadu alla ilaha illallah, maknanya aku semuanya aku menyaksikan tak ada semuanya. Aku pun tak ada. Yang ada hanya siapa? Allah. Macam mana kita nak mempraktiskan dia? Kalau kita tak sungguh-sungguh, memang kita tak dapat. Rugilah kita. Sebab kita tak dapat, Allah tu rugi tak? Kita tak dapat tauhid yang sebenar-benar. Kita tak dapat mengesakan Allah betul-betul. Masih ada wujud keakuan diri pun masih lagi kita tak mengesakan Allah betul-betul lagi. Maka kita tak dapat kemanisan yang betul-betul sempurna. Masih lagi kita bermasalah, ataupun kita masih lagi dalam kerugian lagi. Walaupun ada satu lagi, iaitu keakuan diri. Yang lain semua bagus. Ada keakuan diri, tetap juga kita masih lagi merasakan azab. Mana-mana masih ada lagi keakuan diri, masih ada lagi satu bencana, masih ada bencana, masih ada lagi kerugian kita. Masih lagi kita tak dapat kesempurnaan. Sebab masih ada lagi keakuan diri. Jadi bagaimana cara dia kita nak olahkan? Kita kena mohon kepada Allah sungguh-sungguh. Kita mohon menjerit. Sebab kita tak mampu nak menyeberang lautan yang luas, yang jauh.
Hanya kita lahkan, tak ada rasa kedirian kita. Betul-betul kita tahu Allah aja yang boleh menghadapi setiap saat dan detik kehidupan kita. Kita nak letakkan di situ, nak mahirkan di situ. Biasanya kita rasa macam akulah bawa kereta, akulah bawa motor, akulah nak makan. Kita tak tukarkan kepada, bila datang tu kita tak tukarkan, kita Allah lah yang nak bagi aku selera nak makan ni. Kalau Allah tak bagi aku selera, aku tak ada selera nak makan. Betul? Jadi kita tukarkan, sebab tu semua Allah Ta'ala punya kehendak. Dia berbeza. Lagi satu mak je abang. Kalau kita dah ada memori dah. Memori kita dah, memori contoh makan. Kan? Memori dalam otak kita makan. Jadi adakah dia datang daripada memori fikiran kita nak makan, ataupun anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu, ataupun dia datang daripada kehendak Allah. Itu kita berbeza. Itu kita kena olah, tengok sendiri. Sebab benda tu main kat dalam diri masing-masing. Tu maka Allah Ta'ala kata, wa fi anfusikum afalah. Tengok dalam diri kamu. Tengok dalam pemikiran kamu. Yang mana satu yang kamu mengambilnya. Daripada fikiran yang telah memori dulu-dulu kamu nak makan ke contoh, nak minum ke, ataupun dia datang pada petikkan daripada ke situ, ataupun yang datang original. Allah Ta'ala kata Milo, air suam. Itu semua, adakah dia datang daripada kesucian? Itu kita kena lihat dalam diri kita. Adakah kita belajar mengenal diri, mengenal Allah? Kalau kita tak belajar mengenal diri, mengenal Allah, kita akan ikuti memori-memori daripada kehendak-kehendak kita. Sebab kita dah letakkan dalam memori-memori tu berapa banyak daripada kita dulu dah ada macam-macam jenis-jenis makanan dalam kita punya komputer, kita memori kita. Tapi kita tak nak ikut tu. Kita nak ikut yang datangnya daripada Allah. Sebab benda-benda yang tu nanti akan mendatangkan perbalahan. Sebab Nabi-Nabi pun tak nak ikutkan fikiran dia. Walaupun fikiran dia lebih baik, lebih bersih, tapi dia tetap letak tepi, dia menunggu yang maha suci, yang terkini. Faham tak? Faham. Yang terkini tu apa? Faham. Walaupun dia ada tongkat apa ke, dia ada cincin Nabi Sulaiman ke, dia ada mukjizat Allah bagi, tetap dia tunggu daripada arahan daripada arahan daripada Allah. Jadi kita semana nak olahkan Boleh Boleh. insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat. Itu bila alhamdulillah. Bila kita dibagi pengetahuan oleh Allah, bila kita betul-betul nakkan Allah, maka kita akan tahulah pengetahuan yang sebenar-benar adalah di sisi Allah. Maka kita tidak akan was-was, kita sentiasa berada dalam kamalul yakin. Atas daripada hakul yakin. Kamalul yakin ni dia dah betul-betul, dia tak mau berpegang kepada apa pun. Dia betul-betul menunggu apa yang diarahkan oleh Allah. Tu kamalul ilmu dia. Kalau ilmu yakin masih berhadap pada kitab. Kalau hakul yakin makna dia berpegang kepada keyakinan dalam memori dia. Tapi kamalul yakin dia tak mau pada memori dia yang dulu-dulu. Dia berpegang betul apa arahan yang terkini yang Allah, fatwa yang terkini. Anzala ala abdihil kitab, betul-betul dia hamba, dia tunggu. Walaupun dah 100 kali benda tu, kalau nak dirawat gunakan ayat ni, tetap yang ke 101 dia tanya Allah juga. Kalau 1000 kali macam tu ayat dia, tetap ke 1001 kali dia tanya Allah juga. Dia takkan berpegang pada itu kesucian para rasul, para nabi, para orang ahli Allah yang betul dah kenal Allah, dia tak mau lagi bersandar pada mana-mana. Walaupun yang disandar tu tadi adalah yang datangnya daripada Allah, tapi tetap juga dia nunggu yang terkini, yang terbaru, yang begitu. Jadi itulah kita nak olahkan dalam kehidupan kita, bukan senang. Bukanlah saya cakap susah. Tetapi susah tu tadi bila kita betul-betul serahkan kepada Allah. Susah tu kena hadapi susah, tapi susah tu serahkan pada Allah. Macam tu hari kita dah cakap berapa hari kebingungan. Nabi suka kebingungan dan minta Allah tambah kebingungan sebab tak ada rasa apa-apa lagi yang nak perlu dipikirkan. Sebab fikiran kita ni jadi gangguan kadang-kadang antara kita dengan Allah.
Sebab fikiran kita akan bawa. Oh, kau kan dulu gini, kau kan gini, ubat dia gini, kan gini. Fikiran akan ke situ. Benda tu belum lagi kita tahu lagi. Kita dah fikiran kita dah bawa, kita dah melupakan kepada Allah. Menyebabkan kita bersama dengan fikiran, bukan bersama dengan Allah. Dia bawa kita angan-angan fikiran. Dia bawa memori kita dulu yang berkenaan dengan apa yang kita hendak dalam situasi itu. Padahal para rasul, para nabi, dia hanya Allah je. Dia tak mau layan dia punya. Pasal dia hidup seperti musafir yang baru lalu. Bangun dia tak mau ingat yang dulu-dulu punya memori. Walaupun tadi punya semalam malam tadi malam tadi dia tidur pagi tu dia dah lupa malam tadi punya cerita. Dia tak mau simpan dalam dia. Sebab ini yang akan, bila kita tak ni je kita kumpul. Kita kata lah tapi kita kumpul lagi memori kita. Kita kumpul. Dalam kita sebut tu kita tak kumpul, tapi bila di luar tu kita pakai balik. Ingat balik memori kita. Benda tu. Lepas tu kita layan lagi lama, kita tak ada makrifat kepada Allah. Kita bermakrifat kepada itu fikiran ataupun memori kita dulu. Jadi memori kita macam tu kena orang kata apa ni? Buang delete Delete full tu, bukan delete simpan lagi. Masih ada lagi, bukan. Delete yang maknanya jangan diingat-ingat lagi. Macam mana tu delete? Itu perlukan la ilaha illallah yang betul-betul. Kita kata la ilaha illallah tapi kita masih ada menyimpan tu lagi. Selepas kita dah zikir 10,000 ke la ilaha illallah ataupun berhari-hari, lepas tu kita masih lagi bila terjadi satu hal kita ingat memori tu lagi. Mana pengakuan la ilaha illallah tu bukan mengimani tu. Masih lagi kita berkeyakinan lagi dengan ilmu-ilmu fikiran memori kita dulu-dulu. Walau semalam. Mana kita lagi bergantung kepada ada sesuatu selain Allah. Ini saya ceritakan tadi pengalaman yang cetek yang saya dibawa pengalaman ni tadi oleh Allah. Maknanya di situ Allah suruh buang alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha. Baru aku rafa'na, baru aku naikkan kau. Wa rafa'na laka zikra. Baru aku naikkan kau, baru kau dapat. Baru kau akan dapat rasakan setiap kesusahan tu akan ada kesenangan dalam susah. Bas. Engkau takkan engkau tak risau susah sebab dalam susah tu Allah janji. Tapi bila engkau tak alam nasyrah laka sadrak, engkau tak buangkan, kau masih bawa lagi, kau seolah-olah engkau boleh hadapi apa saja. Kau gunakan fikiran kau gini-gini. Padahal benda tu tak selesai juga. Pasal nak selesai tu akan ke depan kita adalah Allah. Tapi kau bergantung kepada lagi fikiran-fikiran. Kau tak yakin lagi betul-betul tawakal kau kepada Allah. Allah yang tahu atur semua. Dia yang akan gerakkan kau usaha. Dia akan gerak kau akan buat gini. Engkau masih lagi kau rasa ada kedirian kau. Engkau yang buat gini. Engkau yang itu yang menyebabkan kau sengsara. Itu yang buatkan kau rasa tak kena hidup kau tak. Kau jadi terumbang ambing. Ke kanan ke kaki kau ke laut, ke kiri ke darat. Kau tak tahu nak pergi ke mana-mana. Sengsara lah. Kalau nak ke laut, laut betul-betul. Kalau nak darat, darat. Sekarang ni sebelah kaki ke laut, sebelah lagi ke darat. Allah pun tidak dengan tu. Terumbang ambing. Muzabzabina baina zalik. Antara kedua tu tadi. Kita layan fikiran, layan memori kita. Lepas tu, kita nak layan Allah Ta'ala pula. Mana boleh? Ada dua wujud, tak boleh. Mana mesti dihancurkan benda yang batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana. Jadi batil yang sebenar-benar adalah keakuan diri kita. Wah. Menyelam betul-betul. Sampai kita dibawa kepada lautan yang tak ada bertepi, di mana kita dah tak tahu nak buat apa. Kita dah tenggelam di lautan yang tak bertepi dan tak nampak siapa pun pertolongan. Kita terkapai-kapai, hanya betul-betul ikhlas Allah aja waktu tu. Nyawa kita di tangan Allah. Jadi bersedia untuk hidup begitu. Kalau Rasulullah bagi tahu, maut tu qabla antal maut. Maknanya matikan diri kamu sebelum datang
maut yang sebenar. Itu. Kemarin dulu kan dia dibagi tahu pertama sekali apa? Diam. Diam tapi otak kita berjalan tak sempurna diam tu. Diam pun kita gagal. Sebab kita tak pernah buat latihan diam setengah jam. Itu pasal perlu ada pembimbing rohani kita. Dia akan susun menurut apa yang Allah Ta'ala arahkan. Ya, masuk kelas dia orang. Ya, kelas dia. Dipanggil salikin. Orang yang betul-betul hendakkan kepada Allah. Jadi gurunya tu, mursyid dia tu tadi, pembimbing rohani dia, dia akan mohon kepada Allah bagaimana nak nyusun kita. Jadi apa yang dibagikan tadi, latihan-latihan tu bukan daripada guru mursyid, tapi daripada Allah. Jadi ikut betul. Jadi kita tak mengaji dengan guru mursyid. Kita mengaji dengan guru-guru yang, bukan saya nak pelekeh guru ni. Itu guru syariat aja. Kita tak menjumpai guru yang hakikat betul. Rugi kita. Sebab Nabi bagi tahu pada Sayyidina Ali, barang siapa yang hidup di zaman dia masing-masing, ada pembimbing rohani dia masing-masing. Macam zaman sahabat Nabi, Rasulullah. Tapi bagi kita ni sekarang, Nabi kata ada pembimbing rohani yang Allah Ta'ala mursyidah. Dia ni nanti akan membimbing kita kepada Allah. Tapi barang siapa yang Allah Ta'ala kata dia ada utuskan pembimbing-pembimbing rohani ni untuk bawa kita kenal kepada Allah, ya? Kalau kita tak jumpa, kita tak bersungguh-sungguh nak cari, mati kita seperti mati kafir jahiliyah, wa na'udzubillah. Teruk. Kafir jahiliyah punya mati. Tapi kita sangka kita solat, kita puasa, kita zikir. Bukan saya tak bagi buat, maknanya masih lagi tak lepas lagi. Kalau selagi kita tak jumpa, tak belajar mengaji minta betul-betul pada Allah, tunjukkan kita mursyidah, pembimbing rohani. Sebab kita tak tahu dalaman kita, baru kita belajar nanti baru kita tahu, ya Allah, banyak betul aku mensyirikkan Allah. Ini hari berbelas-belas aku mensyirikkan Allah. Kalau aku tak belajar ni, aku tak tahu, ya Allah. Aku dah menyembah fikiran aku mau menyembah memori aku nak menyembah kepada angan-angan aku. Sebab hidup ni bila dalam diri kolbun kita ada yang satu. Kalau kita tak ingat yang dalam kolbun sir tu Allah, kita tak ingat, kita tak rasa situ lebih seronok, lebih sedap, kita akan nampak yang lain lebih seronok, maka kita telah berada di dalam azab. Berada dalam mensekutukan Allah. Itu je main dalam. Tak payah kita nak menyembah patung tu, tak payah. Dalaman dulu. Itu yang patung kat luar tu boleh dia hancurkan. Yang dalam ni orang tak tahu, tapi engkau tu dibagi lihat oleh Allah. Iaitu patung keakuan diri engkau tadi. Kau menyembah, engkau boleh tipu orang, kau boleh tipu malaikat. Tapi Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah tak mengetahui Allah yang ciptakan? Allah Ta'ala kata, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful. Dia maha halus dan maha gaib. Dia tahu dia cipta yang gaib. Segala yang gaib dia semua tahu. Apa kau nak sembunyikan, semua dia tahu. Jadi malulah kita. Bila kita belajar mengaji ni, kita akan takut pada Allah. Hati kita tak khusyuk ke, solat kita ada ingat benda-benda lain ke, kita menangis. Kita punya, Allah, apa ni? Ya Allah, apa masuk dalam solat aku ni? Ya Allah, ini semua kat luar solat tadi aku ada buat hal ni. Ya Allah, tolonglah Allah, ampun ya Allah. Dia menangis, menyesal, ya Allah. Menyesal. Satu aja detik dia lalai pada Allah dia. Dia dalam solat tu dia rasa dia yang angkat takbir atau ihram pun dia rasa salah dah. Ya Allah, kan kau semua ya Allah, mengapa ada aku dalam solat ni lagi ya Allah? Dia rasa tu dah mensekutukan Allah dah. Pasal ada wujud tu, wala yusyrik bi ibadati. Dalam ibadah kau ada wujud kau lagi. Dalam ibadah tu dah dia aja engkau rasakan ada engkau lagi. Maknanya engkau dah menjemput sehingga berhala yang nombor 2 selain Allah, diri engkau. Kau tak yakin betul-betul Allah semuanya. Engkau masih lagi ada lagi keyakinan engkau pun boleh ubah lagi. Bahaya tak bahaya. Kau tak mengaji benda ni. Tak mengaji kena diri kena Allah. Apa kau nak cakap? Kau rasa syok sendiri. Itu yang Allah Ta'ala kata, serugi-rugi manusia tahukah engkau yang Muhammad? Allah Ta'ala kata dalam surah Kahfi kan. Apa dia? Orang yang menyangka dia buat ibadat, buat amalan tu dia rasa dia dah cukup. Padahal Allah tahu di sisi Allah dia tak kenal Allah. Itu maksudnya.
Dia tak kenal Allah. Dia rasa, lepas tu amalan dia rasa cukup. Dia boleh solat dia, puasa dia, sedekah dia, dia rasa dia ada. Dia buat tu semua semata-mata nakkan apa? Keinginan hawa nafsu dia. Supaya orang tahu dia ahli ibadah, supaya orang tahu dia ni kaki sedekah, supaya orang tahu dia ni kerap pergi ke haji, ke umrah ke, biar orang tahu dia tu baik. Bukan betul-betul dia buat tu dia rasakan rahmat Allah. Sikit je kan. Pasal tak mengaji, disuruh mengaji ni tak. Biar tahu tauhid betul-betul. Ya Allah, aku boleh buat ni semua Engkau. Ya Allah, bukan aku tak ada ke benda, ya Allah. Dia lagi kuat dia buat, lagi dia kuat ibadah, lagi dia kuat ibadah, lagi dia menafikan ni semua rahmat Engkau, ya Allah. Tak ada kena dengan aku. Ni semua nak zahirkan diri Engkau sebenarnya. Mentajalikan, manifestasikan. Tadi. Itu tadi. Apa tadi? Tasbih dengan tanbih. Kan? Itu semalam cerita. Perbezaan itu tadi. Itu semua dia. Tapi kita masih lagi keluar daripada landasan tu. Mengatakan keakuan diri. Bila nampak keakuan diri, kita tak nampaklah dia. Sebab yang kita lihat tadi, kita rasa kita yang melihat. Bila kita melihat dengan rasakan kita punya penglihatan, maka kita menutup sebenarnya yang melihat tu dia, tapi kita mengakui kita yang melihat. Banyak salahnya kita. Dia kata, saya belajar ngaji si Haji ni banyak salah je. Bukan. Memang. Saya lagi jatuh bangun berapa ribu kali jatuh bangun, tapi kita jangan putus asa lah. Nak tempuh jalan Allah ni, nak dapatkan Allah ni lebih susah lagi daripada nak dapatkan syurga. Kalau syurga tu dah susah nak dapat, kalau nak dapatkan Allah ni lebih susah. Tapi susah tu tadi jangan lagi kata susah tu macam mana Allah susah. Bukan susah sebenarnya. Susah tu maknanya dimaksudkan tadi supaya engkau menyerah kepada Allah. Jadi mudah tak? Itulah dia. Apa pun kalau kita nak pergi ke laut ke, kalau kita tak ada ilmu ke laut, susah tak? Tapi bila kita dah serah pada Allah, Allah akan tunjukkan jalan dia. Jadi susah tak? Jadi tak susah sebab kita tahu dia aja yang boleh menghadapi kita kat laut nanti. Jadi kita selalu dengan dialah menghadapi kehidupan setiap detik saat tu. Kalau kita kata kita setiap detik saat kita naik motor, kita apa nak makan apa, seluruh hidup kita rasakan kita punya kehendak. Sebab dia datang daripada memori aku, bukan datang daripada Allah. Ya Allah. Itu kata tadi orang yang menyembah kepada hawa nafsu. Inilah memori dia tinggal. Bukan yang kalau original Allah Ta'ala suruh makan ni, original memang sedap kita makan. Memang dia suruh kita, dia rasa tu dia bagi. Ayam penyet. Nasi ayam. Dia yang bagi. Tapi kalau kita teringatkan memori kita tu air. Makan durian musangking kan biasa. Jadi dia bukan berasal kita bersandar kepada kita bersandar dah kepada yang simpanan kita dalam diri tadi. Maka tu disuruh telung diri kau. Adakah diri kau tu? Kau masih sandar pada diri kau ke? Buang. Tengok dalam diri kau semua. Kau kosongkan. Alam nasyrah. Kalau kau masih ada lagi simpan lagi memori kau. Nanti bila ada sesuatu bab kau nak makan apa ke, nanti dia akan suruh tengok kepada memori kau. Bukan pada. Itu pasal perlu mengenal diri, mengenal Allah, belajar. Nanti kita tak nak tengok kat situ dah. Dia makan macam-macam. Makam iblis, makam hawa nafsu, makam jin, makam setan, makam dajjal, makam Ya'juj Ma'juj. Semua ada dalam diri kita, keliling. Jadi kita nak kenal yang dalam tu tadi, supaya yang lain tak mampu nak buat apa-apa. Tapi bila kita ada diri kita, benda ni memang senang-senang dia sapu kita. Benda batil. Sebab kita lah punca nak duduk kat tempat batil. Tapi kalau kita betul-betul hilangkan semua kebatilan termasuk diri kita, baru datang yang hak betul-betul. Dia punya seronok hidup kita. Kita menghadapi ke depan ni sentiasa kita rasakan dia, bukan kita. Seronok nikmat yang Nabi Muhammad SAW bagi tahu, yang manis tiada pahit tu ada orang yang betul tidak mensekutukan Allah. Walaupun dia dengan pengakuan diri, dia tak mau mengaku diri dia. Nanti mengaku diri riak lah, sombong lah, takbur, dia hilang
Dia suka sangat, tak nak ada rasa. Dia benci ada rasa ke diri. Jadi hidup dia dah olah hari-hari gitu. Nikmatnya tadi Rasulullah kata, inilah yang manis tiada pahit. Dia hilang keakuan diri, dia tak nak mensekutukan Allah dengan satu pun. Dia nak betul-betul alam ahada, betul-betul wahid, betul-betul qul huwallahu ahad. Dia dalam diri dia apa? Dia proses. Bila dalam tu dah betul-betul esa tauhid dan Allah, dia akan jadi melihat bagus. Aku akan jadikan pendengaran dia tu pendengaran aku. Aku akan jadikan perkataan dia tu jadi perkataan aku. Bukan perkataan kita. Kita rasakan memang betul perkataan dia. Hingga kita, kalau kita Allah kata jadi, maka dia kita luahkan jadi aja. Bukan sebab kita dah tak ada. Jadi kita dengar perkataan dia. Jadi kita pun tinggal nak cakap jah. Bukan kita kata jadi, tapi dialah yang kata jadi. Maka kita menyambut jah. Kun faya. Nabi Isa dia boleh hidupkan orang mati. Nabi Ibrahim dia pecah beraikan apa burung hancur-hancur, campak-campak, kata Allah suruh sebut kun fayakun, datang aku kata jadi, maka dia dengar Allah kata jadi, dia tepuk tangan, pun bercantum balik semua. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang cakap tu tadi, tapi dia dah tak ada kedirian dia. Dia dah tahu tu. Cuma dia lafazkan tadi, kita nampak macam daripada Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya dia daripada kalam yang dalam, daripada kesucian Allah. Maka dia keluarkan. Jadi gitulah. Wa ma ramaita itu. Di situ rahsianya tadi. Tak ada kedirian, dia akan datang di situ. Diam. Diam apa tadi? La tiada kan? Daripada tiada datang la hau billah, dia aja baru ramai. Itu. Aku berbuat bukan kemauanku, kata Nabi dia. Dan aku bercakap, kata Nabi Muhammad SAW, bukanlah daripada kehendak, tapi wahyu yang datang daripada suci daripada Allah. Hidup dia begitu dah dalam kehidupan dia. Bukan macam kita sekarang, kita banyak bergantung kepada ilmu-ilmu, banyak kitab-kitab, banyak rujukan-rujukan daripada orang-orang yang telah mati. Daripada sibulan sanad dia, semua yang dia mati disebut kita. Bukan saya cakap tak betul, boleh belajar tu, tapi jangan bersandar pada sanad. Ataupun belajar pada sanad, belajar tapi jangan bersandar. Sandarkan kepada Allah. Sebab bila kita dah bersanadkan tadi, kita yakin bahawa sanad-sanad yang kita sebut tu semua dah mati. Yang kekal hidup siapa? Allah. Jadi bukan kita nak berpegang kepada yang mati, kita berpegang kepada yang maha hidup lah. Bukan saya tak bagi belajarlah sanad tu semua bagus untuk memelihara. Siapa ni? Siapa lagi? Abang tu dah bagi Umi dah? Tak ada. Bagilah satu. Tutup je. Jadi gitulah. Kita kena betul-betul faham. Jadi kefahaman tu, kita bukan bersandar kepada sanad-sanad yang saya cakap tadi, kita ambil daripada kita belajar bagus, tapi jangan berpegang. Kita hanya berpegang, setelah kita faham, kita terus kepada Allah. Allah nanti akan bagi faham yang di sisi Allah. Kamalul yakin. Yang tadi ilmu yakin, baik belajar, ainul yakin belajar, hakul yakin, kamalul yakin di sisi Allah. Dia yang boleh memberikan kita kefahaman apa yang kita dah belajar. Jangan bersandar pada itu. Maknanya belajar, saya tak kata tak belajar. Belajar sungguh-sungguh, tapi jangan tahu tepi je. Dan jangan cuba-cuba nak ajakkan dia tu kita melayan dia. Kita selalu layan dengan Allah. Bukan layan pada ilmu-ilmu tu tadi. Yang kita dah itu belum lengkap. Jadi kita kena layan yang lengkap, yang sempurna. Siapa? Kita selalu itu. Nabi lebih tinggi lagi pelajaran ilmu dia. Tapi boleh letak tepi. La ilma lana. Walaupun Allah dah bagi kat dia yang dulu, tetap dia ketepikan, dia tetap dia tunggu yang terkini. Illa ma'alam tanah. Melainkan ilmu yang digabat. Nabi, apa yang aku tahu ni sedikit ni tadi adalah daripada Subhan, Maha Suci kau ya. Tak ada ilmu kau. Illa apa yang kau bagi? Innaka antal alimul
Engkau yang paling, aku nak duduk kat engkau. Engkau yang antal ali maha berpengetahuan. Aku nak duduk kat engkau. Bukan duduk apa yang telah kau bagi. Yang kau bagi untuk terkini waktu tu. Dah sudah tu, kena letak tepi dan selalu innaka antal alimul hakim. Maha bijaksana. Hikmah. Kemarin dulu, lama dulu saya dah cakap hikmah tu apa? Hikmah, dia ni kata-kata dia hikmah. Hikmah bukan kata-kata. Hikmah adalah orang yang tak ada rasa kedirian, dia tunggu apa yang Allah Ta'ala suruh cakap. Itulah hikmah lah tu. Kalau kata-kata belum sempurna lagi. Mungkin kau ambil kata-kata daripada orang ni, Luqman Hakim, kata-kata Sayyidina Ali, itu kata-kata. Ha? Itu dah dia punya kata-kata hikmah, kata-kata dia. Tapi kata-kata hikmah yang betul, Allah tadi kau tak ada rasa kedirian waktu tu. Tu. Dan kau mengatakan tadi bukan diri kau, maknanya dialah. Dialah yang nak keluarkan lontar, kan katakan. Jadi bila keluar daripada kata-kata hikmah daripada Allah yang maha bijaksana tadi, pasti akan masuk ke dalam hati-hati orang yang betul-betul nakkan kepada Allah. Bagi yang tak nak, dia tak masuk bekas lah. Itu kita tak payah nak bertikai kan. Itu kerja Allah. Kita hanya, kalau yang tak nak taruh bekas tu, wadah dia dah tak ada, wadah mengesahkan Allah, dia tetap dia akan Allah jadikan din. Walaupun dia dengar, tapi Allah jadikan dinding antara dia dan kalam suci itu tadi. Allah jadikan dinding itu kita nampak. Tapi memang Allah bagi dinding sebab dia tak mau menerima. Sama saja kau bagi. Jadi untuk orang yang takut pada Allah, cinta hendakkan kepada Allah, dia akan masuk cantik download. Kesucian dengan kesucian. Ya. Tu. Kesucian tak boleh ada sikit kotor pun ada. Dia tak makan. Dia cakap dia faham, tapi sebenarnya kita tahu tak masuk. Tapi tak apa, itu bukan urusannya. Kita hanya apa yang Allah Ta'ala suruh kita lafazkan, kita curahkan. Sebab kita dah kata tadi tak ada ilmu ku. Bila kita kata la ilma lana, tak ada ilmu, tapi mengapa kita ingat ilmu kita? Itu tak sesuai dengan kita kata la ilma lana, tak ada. Jadi cuma la ilma lana supaya kita letakkan ke tepi hingga kita tak nampak lagi ada ilmu lagi kita. Oh, tak ada ilmu macam mana ni kau ni buang? Bukan buang. Kita ambil yang maha berilm, illa ma'alam, apa yang nak innaka antal alim. Di makam tu bukan sekadar kita cakap je subhanaka la ilma lana illa ma, itu sebut dah lancar. Bukan. Makam tu nak duduk. Nak duduk bila kita kata la ilma lana, kita dah semua tak ada kosong ni. Macam mana? Dah maknanya delete semua dalam handphone kita dah. Kita dah delete semua, kosong dah handphone kita. Tu. Innaka antal, kita menunggu apa yang nak masuk. Tak ada apa benda kosong ni. Rap baru kita. Tak ada lagi kita nak bersandar pada memori ni, kita nak buka memori ni, nak ambil, tak. Ini kalau orang yang betul-betul ahlullah. Dia memang tak banyak belajar kitab ni. Kalau belajar banyak pun dia tak bersandar, dia takkan cerita. Sebab dia dah duduk dengan Allah, cukup dah. Dia tak. Kalau dia ada sijil PhD banyak pun dia sorokkan bawah katil lah. Berabuk-rabuk dah puluh tahun dah dia tak mikirkan PhD dia. Benci dia nak. Bukan dia nak pelekehkan, dia dah dapat dah ibu dia adalah Allah. Jadi dia tak nak ingat-ingat benda tu. Orang cerita, saya PhD ni. Berapa PhD kau? 3 ni. 3. Kau tengok bawah katil aku dah 20 tahun aku tak buka. PhD ni. Dekat 25 PhD pun. Aku tak nak pakai itu. Itu semua tak ada apa. Itu macam air laut ni. Sekejap lagi kering, tak ada apa. Itu yang PhD yang kau nak banggakan. Takut. Dia takut nak pakai benda tu, nak sandar pada tu. Tu. Jadi dia nak tenggelam cair dengan air laut tu, terus mengesakan Allah je lah. Dia betul mengesakan Allah waktu tu. Apa yang Allah suruh cakap, dia cakap. Itu yang original.
Para rasul, para nabi, wali Allah, ahlullah semua gitu. Walaupun padahal nabi-nabi, rasul-rasul dia lebih cerdik, lebih pandai lagi. Kan? Lebih ada lagi anugerah-anugerah Allah, tapi dia tak bersandar pada situ. Takut dia. Boleh terbalikkan bumi doa ni. Boleh jadi manusia-manusia semua, boleh satu kampung boleh dimatikan, turunkan azab, boleh. Tak mahu pakai dia. Dia tak mau pakai tu. Dia mau pakai apa yang Allah suruh. Oh, itu dia dah dapat kemuncak segala ilmu, apa yang Allah suruh. Macam Nabi Hidir, lubangkan. Dia tak banyak cerita. Nabi Musa petikai dia bukan pasal ada kitab. Mana boleh perahu elok kau lubangkan, kau dah salah ni. Kan? Ada sandar lagi pada kitab. Bukan nak merendahkan Nabi Musa, tapi itulah syariat dia gitu. Tapi Nabi Hidir gitu, dia dah tak pakai dah tu. Bukanlah tak pakai, makna tak sempurna, lagi sempurna lah. Bukan dia tinggalkan syariat, tetap syariat tu, syariat dia begitulah. Kan? Cuma zaman Nabi Musa syariat dia begitu. Nabi Hidir syariat dia begitu, bukan tak pakai syariat. Dan tarikat dia Nabi Musa gini, hakikat dia gini, makrifat dia gini. Nabi Hidir pun dia ada sendiri tarikat dia, ada hakikat dia, ada makrifat dia sendiri. Tetap empat-empat ni seiringan. Tak boleh tinggal satu-satu. Jadi inilah kehidupan dia, macam mana kita nak olah. Sebab olah ni dia datang daripada kesucian lah. Kalau kita olah atas dasar kehendak hawa nafsu, dia tak jadi olah tu. Tapi kita olahkan atas kesucian. Nak suci, olah kan? Recycle, nak suci. Nak sampai tak ada. Kita tahu. Tak ada kejadian, tak ada. Lama-lama, dia makin sedap. Makin bersih kan? Makin ringan. Makin tak ada beban, makin tak ada kita serabut fikiran, makin lagi disucikan, nak dengan dia maha suci, kita malah nak fikirkan benda lain lagi dah. Kita ingat dia je. Sebab Allah dah kata kalau kita serahkan diri kita hanya nak Allah je, Allah akan jaga kehidupan kita. Jaga semua kehidupan kita, isteri, anak, semua dia, masyarakat, semua dia akan jaga. Allah janji. Ya. Tapi kalau kita rasa kita boleh, Allah akan bagi timpakan azab. Sebab engkau rasa engkau boleh, aku bagi. Kelang kabut kan Nabi Sulaiman kelang kabut je. Dia nak boleh bagi makan seluruh alam ni. Ya. Dia rasa Allah dah bagi kekayaan tu pada dia. Dia kata dia minta. Tak ada kekayaan manusia yang macam aku, ya Allah, aku minta. Allah bagi Nabi Sulaiman. Tu. Dia dah bagi, dia teringin pula nak bagi makhluk Allah yang di laut makan kan. Dan sudah-sudah makhluk Allah tu yang dia dah susun makanan tepi pantai sepanjang-panjang makanan tu, ikan besar seekor je datang sedut. Dah sudah Sulaiman, sudah ya Allah, dah siap kau nak bagi makan. Aku bagi seekor je lah ikan. Makhluk aku ikan yang besar seekor je. Dia naik, dia sedut sekali je semua sepanjang-panjang yang susah-susah tu. Dia punya umat Nabi Sulaiman tu susun makanan sepanjang-panjang. Tak tahu berapa kilometer makanan tepi pantai. Sekali sedut dia habis. Nabi Sulaiman, ya Allah, bau seekor ikan besar. Dan ikan tu boleh bercakap. Nabi dengan Sulaiman, Nabi Sulaiman boleh bercakap kan, dia bagi Allah. Biasanya mana lagi? Biasanya 10 kali ganda ni Allah bagi. Ya. Sulaiman, kau kata nak minta pada Allah, nak bagi aku makan. Biasanya aku 10 kali ni aku makan, Allah bagi. Ni baru sekali. Nabi Sulaiman dengar, ya Allah. Dia pula datang ikan lagi besar pada tu, banyak belakang tu lagi. Nabi Sulaiman, kau kata, Allah kata engkau nak bagi kami makan yang di laut. Mana? Kami dah lapar ni. Lagi Nabi Sulaiman dengar, ya Allah, kalau macam ni, ya Allah, kau janganlah bagi aku kekuasaan ni lagi lah. Tak mampu aku nak buat. Ya, hanya engkau yang boleh mampu. Jadikanlah aku hamba macam biasa balik. Dia minta, ambil balik apa yang salah minta tu. Seolah-olah gitulah. Jadi kita gitu, kita berperhatian tu. Kita sebenarnya tak mampu. Ya. Diturunkan kepada kita kehidupan ni, sebenarnya kita tak mampu. Sebab ada keakuan diri. Bila ada orang yang kita kata kita hidup, habislah kita rasa
Tapi kalau kita rasa, kita faham, kenal diri, kenal Allah, Allah bagi faham, kita akan sentiasa serahkan balik hidup ni aku tak ada ya Allah. Engkau urus ya Allah. Jangan biar aku urus. Tengok Rasulullah doa kan. Walau sekelip mata jangan kau biar aku urus. Walau sedegup jatuh. Tolong ya Allah, aku nak engkau urus semua. Sebab itu manusia yang kenal pada Allah, paling kenal Rasulullah, paling kenal, dia akan serahkan balik apa sahaja yang ada pada diri dia. Kepunyaan Allah datang daripada Allah, kepunyaan Allah. Dia tak nak, dia tak mampu. Dia tahu kalau ada diri dia aja dia dah silap dah. Memang akan bawa ke arah, maknanya ke arah kerugian, ke arah kebatilan, pengakuan diri kan. Maka bila duduk situ tahu lah, menanggung azab tu. Para Nabi cepat rasa azab. Bagi para Nabi, para Rasul ni, dia punya silap sikit tu bertahun-tahun dia punya menyesal dia. Sampai bila-bila tak buat lagi, ulang lagi. Kita tak kenal diri Allah, kita buat main. Tak apalah, nanti boleh bertobat. Dah cukup umur 60 nanti tobat, umur 45 tobat lah. Tak, sekarang ni kita boleh buat main. Kita ingat kita ni nyawa ni bukan tentu boleh umur 80 pun nak meninggal, belum tentu. Depan kita tak tahu ni. Besok kata sekejap lagi tak tahu hidup lagi tidak. Ya. Jadi jangan letakkan harapan tu. Harapan kita adalah Allah, supaya nanti bila mati kita tetap harapan Allah yang maha hidup. Jangan harapan yang akan binasa juga harapan kita. Harap yang diharapkan kepada kita sekarang ni, harap yang hawa nafsu, iaitu yang kita harap nanti pun tak boleh nak kita harapkan nanti. Tak boleh harta ke, manusia ke, siapa aja pun yang kita harap, sebenarnya itu akan akan berbalah dengan kita. Aku sebenarnya tak boleh buat apa juga. Sama macam kau. Dah baru menyesal. Ramai rakyat, aku boleh harapkan dia orang. Habis itu. Bila kita mati baru kita tahu, ya Allah, itu semua tak ada boleh harap. Bukan nak hina dia orang, bukan. Kita kena tahu batasan. Yang betul-betul wa ila rabbika far, 24 jam harapan kita. Walaupun orang datang nak tolong, ramai keliling kita, tetap juga kita bersandar kepada Allah, bukan harapan. Aku ayah anda, aku ni, banyak keliling aku semua, prajurit aku ramai. Tak. Rasulullah tak bersandar pada itu. Ada cerita hadis macam mana? Turunnya ayat. Kan? Turun ayat. Waktu tu keliling rumah Rasulullah, sahabat-sahabat buat rumah jaga Rasulullah. Ibarat gitulah. Maknanya sentiasa bertukar-tukar shift lah jaga Rasulullah. Turun ayat, Allah Ta'ala kata. Sesungguhnya aku yang boleh menjaga engkau Muhammad. Terus Rasulullah keluar daripada tingkap. Kamu orang semua sahabat pergi balik rumah. Jangan duduk depan rumah aku. Semua kosongkan. Punya yakinnya Rasulullah bila Allah dah kata gitu. Jadi kita gitu, kena gitu. Sakit. Nanti baru kita dapat nikmat di sisi Allah paling best. Wa amma bi ni'mati rabbika fa. Tak ada nikmat. Selagi kita tak dapat tu, usahalah, mohonlah, menjeritlah. Ya Allah, tolonglah aku tak dapat. Tolonglah ya Allah, aku nak dapat engkau betul-betul ya Allah. Kalau tak dapat engkau rugi ya Allah. Di dunia ni aku nak dapat engkau ya Allah. Di dunia ni masih hidup kita nak dapatkan Allah. Sentiasa berkehidupan dengan Allah. Sentiasa makan minum dengan Allah. Sentiasa mandi, sentiasa berpergian, sentiasa 24 tidur, bangun, mimpi. Sentiasa dengan engkau ya aku nak ya Allah. Kita nak lazimkan hidup lagi di dunia lagi nak. Itu dimaksudkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Makna kita mementingkan Allah Ta'ala, kehidupan dengan Allah, akhirat dengan Allah, maka kita berada di dunia. Untunglah. Bukan kita jadikan dunia seisinya sandaran kita. Kita duduk di dunia tapi sandaran kita Allah. Walal akhiratu khair. Bukan hidup di dunia sandar pada dunia sandar. Itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita berada dalam kerugian. Kalau kita biarkan diri kita, jangan sampai menyesal. Bila dah mati nanti, kita nampak orang yang hidup dia kasih sayang dengan Allah nanti, di alam tu, ya Allah nikmatnya ya Allah. Tolong hidup aku kejap ya Allah. Nak apa?
Bukan nak pergi, nak ambil harta, nak jumpa isteri, nak jumpa mak, nak jumpa orang yang masih hidup, sahabat-sahabat, bukan. Nak hidup kat dunia, nak rasakan manisnya dengan Allah. Supaya nanti bila dia dimatikan, berada dengan siapa yang dicintai, yang maha hidup tadi. Bukan menyintai pada yang tak kekal, yang semua perhiasan-perhiasan yang akan binasa. Zinatul hayati dunia, permainan senda gurau yang jangan berlebih-lebih sangat. Jadi macam mana kita nak dapat yang Allah Ta'ala? Hidup kita, tidur, baring, bergerak, sentiasa kita, harapan kita Allah. Lazim kan, untunglah kita. Tapi kalau ini kita tak faham, kita buat tak faham, benda tu sangat seronok, sangat nikmat, tak ada nikmat lebih best dengan Allah, kita nantilah, tangguhlah. Kita nanti. Padahal benda tu sentiasa on. Kenikmatan dengan Allah ni, Allah bagi kan, saya dah cakap, dia on je. Tak ada alasan nanti, ya Allah, mengapa kau tak bagi aku kat dunia rasa cinta pada engkau? Penipu, kazib. Semua manusia Allah dah bagi dalam dia sir rahsia aku. Itulah dia, Muhammad tadi, kasih sayang. Tapi kau tutup. Datang petunjuk suruh bersih, kau kata nantilah tu, ada kau lalai lah macam-macam. Lepas tu kau kata engkau tak mengaku, engkau lah punca dia zalim tadi. Itu pasal menyesal kat dunia ni, menyesal dulu. Menyesal ni bukan tempat menyesal, tempat untuk balasan. Tak ada lagi kau nak soal jawab dah. Tempat ni nanti bercakap ni, tangan bercakap, mata bercakap, telinga bercakap, mulut tak boleh cakap dah. Semua betul. Tak ada nak bagi alasan lagi dah, tepat semua. Apa yang telah kita kerjakan kat dunia ni, kita tak boleh nak soal Allah. Kenapa kau tak bagi aku hidayah? Tak ada. Dia tipu soalan tu. Tu iblis punya. Tu benda batil tu, jangan. Kita yang ditanya, kenapa kita buat begini? Sedangkan yang dalam tu tak berbuat begitu. Yang sucinya tak buat begitu. Tapi engkau yang menukarkan dia kepada keakuan diri. Maka bila keakuan diri, maka engkau akan buat berbagai-bagai bencana kezaliman. Puncanya keakuan. Cuba kau tak ada keakuan diri, sedap kau ikut, cantik semua. Tapi bila kau rasa nak bercampur tadi, kau biarkan lagi, tak nak cari jalan untuk nak selesaikan, menyesali tadi. Kesadaran tu dah sampai, kau buat tak tahu, apa nak dicakap lagi. Jadi inilah, kita sama-sama lah, sudahlah tu. Sudahlah kita ni melayan hawa nafsu kita. Sudahlah kita berimamkan kepada fikiran kita, kepada ideologi yang telah kita simpan dalam memori yang kita tak buang. Kita kata la ilaha illallah, buang semua itu. Diri kita pun kena. Tapi masih lagi bila apa-apa yang nak, kita panggil memori kita balik. Kita downloadkan balik cepat, kita bersandar kepada pengalaman-pengalaman tu yang kita sandarkan. Padahal Allah lebih hebat lagi untuk menentukan. Kalau pengalaman yang kau sandarkan, ilmu yang kau sandarkan, kalau Allah kata tak mau jadi apa yang kau nak, takkan jadi. Jadi yang jadi betul-betul adalah bersandar kepada Allah. Para Nabi lebih, saya cakap lebih pengalaman lagi hebat-hebat, tak sandar dengan pengalaman dia tetap jadi manusia yang baru. Musafir kan? Dah baru. Walaupun pengalaman dia hebat-hebat Allah bagi, tetap dia jadi manusia baru di hidup kat bumi. Supaya dia selalu dengan Allah. Dia tak tahu apa benda. Kebingungan je. Sentiasa menantikan apa yang Allah tak rasa dia dah tahu pengalaman yang tu. Aku pengalaman kenal diri, kenal Allah, aku boleh. Tak, dia tak mengajar dengan pengalaman tu. Baru dia nak cerita. Dia tunggu kesucian datang daripada Allah, baru dia cerita. Bukan dia bercerita pada memori, kenangan dia, pengalaman dia, kenal diri, kenal Allah, ilmu tu yang dia nak ingat, baru dia ajar. Bukan. Dia tetap anzala ala. Itu saya cakap tadi. Kesucian tu tadi. Menunggukan apa yang Allah nak cakap terkini. Bukan menyusun apa yang, itu dah maknanya menyembah kepada yang masa yang waktu tu. Menyembah masa waktu tu. Pengalaman menyembah. Dia tak nak. Dia tahu. Dia kenal diri, kenal Allah. Allah dah kenalkan. Dia tak mahu tu. Dia nak yang terkini. Dia tak ada nak nyusun-susun. Sekejap lagi aku nak cerita apa. Itu maknanya kita masih lagi. Itu masing-masing. Saya cuma bagi tahu. Itu asliah tu tadi. Baru kita dapat kemanisan dengan Allah. Tak ada rasa kediri.
Ini masih lagi ada memori, ada simpan lagi. Kita nak bersandar. Bukan kata benda tu tak elok. Itu jangan dijadikan sandaran itu. Sandaran kita adalah Allah aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai bila-bila. Tu. Kalau kita sandarkan tu, nanti Allah nak begini. Hikmah dia. Hakim dia adalah Allah. Dia nak begini. Walaupun dulu tu cerita dia, engkau pergi atas bukit tu Musa, daun tu boleh baikkan gigi kau. Kemudian engkau tanya Allah. Allah Ta'ala kata tu daun tu. Waktu tu bila dah baik, engkau pun kata baik daun. Tiba-tiba sakit balik. Dah lama dah sakit balik. Engkau pun pergi pada daun tu. Tak baik-baik. Engkau salahkan Allah. Kenapa? Itu pasal kita tak faham. Kita gitulah. Itu saya cakap tadi, engkau bersandar kepada waktu tu aku cakap daun. Kalau aku kata batu. Tapi waktu tu engkau tanya siapa? Waktu tu kan kau tanya aku kan. Aku jawab tu. Kalau kau kata batu, daun, kayu. Tapi sekarang ni bila engkau dah lain penyebab pula selepas tu, engkau terus pergi ambil tu, maknanya engkau dah bersandar kepada, kau tak bersandar pada aku. Tapi kan kau kata ni dulu, itu kata-kataku dulu. Tapi sekarang ni engkau menyembah aku yang sekarang ke atau yang? Ya Allah, halus. Itu pasal para nabi akhlak dia dengan Allah sebab Allah didik direct. Tak ada manusia yang boleh didik dia. Itu pasal Nabi kata, aku mengenal Tuhanku dari Tuhanku. Jadi dia dah kenal Allah daripada Allah. Itu yang dia tak ada rasa kedirian tu. Takut ni ada diri dia. Habis tu apa? Dia kata apa? Allah kata sakit gigi kau baik daun tu. Sakit gigi dia tanya, ya Allah, apa nak aku nak ubat? Dia tetap tanya. 100 kali daun juga, 101 kali pun tetap dia tanya Allah juga. Apa ya Allah? Daun juga. Punya akhlak dia tadi. Kita kalau dah belajar dengan guru, dah pandai, kita kata tak berani, ya Allah engkau. Itu gitu. Rasulullah gitu dia hadapan Allah. Ya Allah, walaupun aku dah bagi engkau kepandaian Rasul, engkau olah sendiri. Tetap juga, ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi aku kepahaman ya Allah. Tetap juga Rasulullah SAW dah dibagi kepandaian Allah Ta'ala. Tetap juga bila jadi sesuatu, tetap ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi aku pengetahuan di sisimu ya Allah. Tetap jaga hablum minallah wa hablum minan. Itu tadi. Mudah-mudahan kita dapat kepahaman insya-Allah. Jaga. Kita jaga betul-betul, Allah akan jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menyatakan diri keesaannya juga, tak lain, semuanya menyatakan mengenai diri dia je. Untuk apa? Untuk kita sentiasa menafikan kepenafian diri kita, memori segala, seperti yang dia cakap tadi, seperti yang dia perbincangkan pada petang ni, segala memori ke pemikiran, semalam pemikiran, semua saya cakap, semua tu bukan kita. Datangnya yang terkini daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya itulah yang sebenarnya hala tuju yang sebenar, yang dikatakan penyerahan yang sebenar-benarnya. Tak ada kejadian ni, maknanya bila dah nafi dia kosong, semua memang tak ada. Jadi kita nak menyatakan diri kita ni untuk membuat satu apa jua maklumat sehingga kita nak sampaikan sesuatu pun kita datang daripada dia. Memang kosong, tak ada apa. Yang dikatakan kebingungan yang Rasulullah ajar, kebingungan, minta lagi kebingungan, maknanya itulah perhubungan yang betul-betul cantik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu di sisi Allah tu pun pernah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala pun, apabila kita kenal diri, kenal Allah, kita ilmu yang kita dapat, kefahaman yang kita dapat, maka kita cakap macam Ustaz cakap tadi, kita ketepikan benda tu. Jadi kita nak menyatakan ilmu tu pun bukan ilmu kita. Kita rasa macam, ya Allah, kalau kita nyatakan benda tu, kita dah
mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita mengenepikan benda tu, masih lagi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sandaran tu bukanlah sandaran kepada ilmu. Kalau kata kita nak baca Quran, surah Al-Kahfi ke ataupun surah An-Nur ke apa, kita tidaklah bersandarkan kepada surah. Surah tidak bersandarkan kepada huruf. Macam-macam yang Allah Ta'ala bagi sebenarnya ni. Sebelum ni Ustaz dah beritahu. Maknanya itu maklumat, penceritaan Allah supaya kita jangan melupakan apa yang Allah Ta'ala pesan sebenarnya itu. Allah Ta'ala ajarkan kita tadi tu. Allah Ta'ala didik akhlak kita supaya jangan bersandarkan kepada itu. Sebelum ni pun ada yang diberkatakan saya pun tak tahu pun memori apa yang Allah Ta'ala nak letak sebenarnya. Cerita-cerita dulu mana saya nak ingat benda-benda yang apa talk ni kan. Saya tak tahu, tapi benda ni sampai petang ni dia jelas. Contohnya perubatan Islam. Mana saya tahu perubatan tiba-tiba nak tak perubatan Islam tadi kan. Tadi dah cerita lain, ni datang perubatan Islam pula. Jadi itu yang sebenarnya saya nak apa